14 orang sikit lah. Ini adalah actually ini adalah legit record yang paling sikit sekali tau. Sepanjang saya ajar 5 UPSI. Saya rasa this is the least attendance paling sikit which is something yang tak dibanggakan ni. So korang boleh send saya tak sihat, ramai yang tak datang. Alright. So, Amsyah, kita mula Bismillahirrahmanirrahim, Amsyah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmatak wa anshur alaina min hazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wal wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Kelas awak hari ni sebenarnya adalah nak ganti kelas awak hari Jumaat. Sebab hari Jumaat tu kelas awak pagi. So, saya tak ambil kelas pagi. So, Jumaat kita tak ada bayar. Sebab kita ganti untuk hari ni. Alhamdulillah, Fakrul masuk. Right. So, kita buat latihan hari ni. Nanti hari ni kita nak buat letak sikit je ni. Okay, Assalamualaikum Fakrul. Okay, now Puan Rodia menggunakan, okay, Fakri, Alhamdulillah. Right. Puan Rodia menggunakan pasu. Korang pernah tengok mak korang tanam okey tak? Kan kalau dia orang tanam okey, kalau saya tengok mak saya tanam okey, dia suka pecah-pecahkan pasu, batu-batu, arang dengan sabut. Awak rasa kenapa pokok okey tu, kan kita pecah-pecahkan arang, kita pecah-pecahkan pasu, letak sabut untuk tanam pokok okey tu. So kita kat sini, apakah guna pecah-pecahan batu, pecahan arang dengan sabut kelapa tu untuk pokok okey tu? Sebenarnya kenapa kalau katakanlah mak awak tanam pokok okey, dia kena pecah-pecahkan dia semua. Pokok okey tu dia gunakan sebagai apa sebenarnya? Sorry. Yang pecah-pecah batu tu semua, arang tu digunakan sebagai apa sebenarnya? Tahu tak? Digunakan sebagai apa tu? Tak tahu. Tak tahu? Okay, awak bayangkan. Kalau katalah epifit ni dia perlukan perumah tak? Okay, saya buat intro dululah, Dam. Saya rasa pening masih lagi macam lemau sikit. Now, kita belajar dalam tajuk 3.3 adalah nutrisi tumbuhan. Kita belajar mengenai nutrisi tumbuhan. So, nutrisi tumbuhan ni sebenarnya ada 3 jenis. Alhamdulillah, Huda masuk. Tumbuhan ada 3 jenis tau. Satu adalah parasit. Satu adalah epifit. Satu lagi adalah carnivore. Tak boleh. Satu adalah carnivore. Ni carnivore tau. Sekejap. Alright, so this one adalah carnivore. Okay, ni carnivore. Okay, kalau saya tanya, apakah persamaan antara parasit dengan epifit? Korang teka. Actually epifit dengan parasit ni ada satu persamaan tau. Apakah persamaan antara epifit dengan parasit? Dia duduk dekat perumah. Yes, Alhamdulillah. Dia duduk dengan perumah. So, senang kata, ini perlukan perumah. Epifit ni juga perlukan perumah. Cuma, bezanya, parasit ni, dia sedut nutrien perumah. Tapi, kalau epifit orchid ni, dia tak sedut. Perumah tu adalah sebagai sokongan. Perumah tu adalah sebagai sokongan ataupun untuk dia dapatkan nutrien. Tapi dia masih lagi berfotosintesis. Okay. So, saya balik tau yang hari tu. Saya rasa saya takut bagi awak pening. Ada satu yang aktiviti 3.2 dalam buku teks awak. Dia tulis kat sini tau. Dia kata ada 3 jenis pokok. Satu pokok periuk kera, satu pokok dedalu, satu pokok pakis langsui. Pokok paku pakis langsui ni, ini adalah epifit. Yang dedalu ni, ini adalah parasit.
Yang ini, periuk kera ni, ini adalah karnivor. So antara tiga ni, dia punya jawapan, dia kata periuk kera ni akan hidup. Logiknya kenapa dia hidup? Sebab dua-dua ni perlukan perumah. Yang ini, pokok parasit ni dia perlukan perumah. Ini kena ada perumah. Yang ni mesti ada perumah. Okay, so kita kata kita ada 3 jenis pokok tau. Periuk kera, pokok dedalu dengan pokok paku pakis langsui. Tiga-tiga pokok ni awak tanam dia dalam tanah, dalam pasu. Tapi masalahnya bila kita tanam pokok parasit dan dengan pokok langsui ni dalam pasu, dia sebenarnya dia perlukan perumah. So basically sebab tu periuk kera ni boleh survive. Sebab periuk kera ni dia tak perlukan perumah. Nampak tak? Dia punya jawapan kat sini. Periuk kera ni adalah yang paling beradaptasi. Kenapa? Sebab dia tidak perlu perumah. Dan periuk kera ni dia part time je carnivore. Tapi dia boleh berfotosintesis. So, back to the question this one. Okay. Pasu pecahan batu dengan pecahan arang ni, ini adalah dia kata kita nak cakapkan ini sebagai dia punya perumah. Ini adalah sebagai perumah. Perumah untuk apa? Perumah untuk dia dapatkan nutrien. So akar dia ni nanti dia akan serap semua nutrien yang ada kat sabut kelapa dengan pecahan arang tu. Okay, so soalan dia. Apakah yang dimasukkan sebagai epiphyte? Siapa nak jawab soalan ni? Apakah yang dimasukkan sebagai epiphyte? Dua-dua, very good. Fakrul jawab. Apakah yang dimasukkan sebagai epiphyte? Berdasarkan yang kita belajar hari Isnin hari tu, apakah yang korang faham mengenai epiphyte? Apakah itu epiphyte? Epiphyte adalah tumbuhan. Epiphyte adalah tumbuhan. Tumbuhan apa? Yang hidup pada tumbuhan lain. Yang hidup pada tumbuhan lain. Very good. Which is bagi perumah. Tetapi boleh berfotosintesis ataupun dia boleh buat nutrien dia sendiri. Okay, now soalan B tau. Mengapakah Puan Rodiah menggunakan sabut kelapa? Kau tahu tak apa guna sabut kelapa? Pertanian. Kalau korang tanam pokok, korang letak sabut kelapa tau. Kenapa korang letak sabut kelapa? Ada nutrien. Yes, very good. Sebab sabut kelapa tu ada nutrien. Dan satu lagi, sabut kelapa ni dia boleh menyerap air. Sebab tu kalau korang perasan, ada pekerja-pekerja yang pergi buat landscape pokok, kalaulah awak pernah tengok dia orang punya tanaman tu dia orang saja letak sabut kelapa. Kenapa dia letak sabut kelapa? Satu adalah untuk memerangkap nutrien. Kedua adalah untuk memerangkap air. Maksudnya kalau kita siram pokok tu, atas sabut tu, okay, air tu tak cepat kering. So tumbuhan tu sentiasa lembab. So fungsi sabut kelapa di sini adalah membekalkan nutrien dan juga air. Membekalkan nutrien dan juga air. Okay, now pada pendapat anda. Okay, ni nanti buat latihan tau. Ni latihan. Pada pendapat anda, apakah faktor utama yang perlu dititik beratkan oleh Puan Rodiah sebelum letakkan pokok orkid di sudut itu? Dia nak letak pokok orkid ni dalam rumah, tak satu sudut. Apakah yang dia kena perhatikan? Apa yang paling penting kalau untuk tumbuhan orkid ni? Dia mesti ada apa? Dia mesti dapatkan apa? Untuk dia hidup dia mesti ada apa? Selain air, dia perlukan apa? Cahaya matahari. Alhamdulillah, cahaya matahari. Very good. So yang dia perlu terangkan adalah sumber cahaya matahari. Kenapa? Dia kata terangkan. So kenapa nak sumber cahaya matahari ni? Untuk apa sumber cahaya matahari? berfotosintesis. Yes, very good. So pokok tu, orkid dapat berfotosintesis. Right, okay. Sintesis. Now, soalan last sekali. Okay, mengapakah Puan Rodiah tidak menanam pokok orkid tersebut secara terus di tanah? Berikan alasan yang sesuai. Kenapa pokok orkid tu kita tak tanam terus kat tanah? Sebab
Sebab Dia perlukan perumah untuk mendapat nutrien. dia perlukan perumah. So dia memerlukan perumah. Memerlukan perumah untuk mendapatkan nutrien. Alhamdulillah. So kita buat soalan objektif sikit. Yang ni buat latihan tau. Okay, right. So buat soalan objektif. Saya nak cuba habiskan. Saya kalau boleh saya tak nak kacau cuti sekolah. Saya nak cuti. Seminggu lagi kan nak cuti. Korang ingat tak? Korang tahu tak korang ada cuti sekolah? Tak. Tak. Kita belajar lagi seminggu je tau. Lepas tu kita dah cuti. Okay, now soalan. Soalan objektif. Yang ni lah nak keluar soalan periksa. So saya bagilah soalan ni soalan bocor. Okay, now. Antara yang berikut, yang manakah makronutrien? Sekejap, simpan dalam hati dulu. Okay, right. Okay, Fakri nak dengar suara siapa Fakri? Fakri teringin nak dengar suara siapa? Untuk soalan nombor 1. Sekejap. Zarfan. Kita nutrien ada 2 jenis tau. Satu makro, satu mikro. Kalau makro ni diperlukan dalam kuantiti yang banyak. So antara karbon, klorin, nikel dengan kuprum, yang manakah satu kita consider dia sebagai makronutrien? Makronutrien ni diperlukan dalam kuantiti banyak. So banyak, mana satukah yang makronutrien? Karbon, nikel, klorin dengan kuprum. Mana satukah makronutrien? A, B, C atau D? Alhamdulillah, betul A. Okey, Zarfan, pilih. Okey, soalan dia ni tau. Okey, apakah sumber tenaga utama yang diperlukan oleh organisma hidup? Kita tengok tajuk ni tau. Organisma hidup kita perlukan adalah senang kata sumber utama untuk semua organisma hidup. Yang ini, sebenarnya kita adalah fikir pasal tumbuhan. So tumbuhan perlukan apa? Okay, Zarfan pilih. Awak nak dengar suara siapa? Awak nak dengar suara siapa? Zarfan nak suara siapa? Untuk soalan nombor 2. Adam lah cikgu. Okay, alah soalan senang. Dam, apa Dam? B. Jawapannya? B. Are you sure B? Ini untuk berfotosintesis. Oh. Berfotosintesis. Tapi tenaga air ni pun penting juga. Tapi C lah dalam ni. confirm. Woi, fotosintesis. Sumber untuk proses fotosintesis. Dia perlukan apa? Tadi soalan macam epifit tu. Berfotosintesis dia perlukan apa? Solar. Solar. Ya Allah, sorry. Sound trouble. Maafkan saya bang. So, solar. Okay. Now, soalan ni, kalau keluar soalan ni memang pening sikit lah ni. Okay, micro. Okay, yang ni saya rasa korang kena cari dululah. Tak boleh point terus. Kalau point terus nanti semua orang tak nak cuba jawab. So, yang ini, kejap dalam buku awak, dalam buku teks awak adalah pada muka surat 62. Apakah fungsi mangan? Fungsi mangan adalah mengaktifkan fotosintesis. Dia kata dekat sini apa? Yang betul. Ni salah. Mangan ni salah. Sebab kat sini dia kata mangan ni adalah untuk aktifkan enzim. Aktifkan enzim. Okay, klorin. Apakah fungsi klorin? Fungsi klorin kalau dalam buku teks awak adalah untuk tekanan osmotik. Tekanan osmotik. Kalaulah besi dekat sini fungsinya adalah cofactor untuk sintesis protein. Okay. Kalaulah cofactor. Ni macam betul ni. Kalau boron, fungsi boron adalah membantu akar ion kalium. Pengaktif. Salah. So jawapannya adalah C. Yang ni kena jawab sendirilah ni. Jawapannya adalah C. Tak. Salah. Jawapannya adalah B. Ni betul. Cofactor. Ni salah. Pengaktif bukan cofactor. Okay, now last kali tau. Tajuk ni pening sikit. Nombor 4. Seorang petani menanam tumbuhan X di ladangnya. Selepas beberapa minggu, beliau mendapati tanamannya mengalami keadaan berikut.
Pokoknya sihat tetapi perkembangannya sangat perlahan. Bunga dan buahnya tidak terbentuk dengan sempurna. Batangnya kecil, vena berwarna ungu. Okey, kalau bunga, buah yang ni hari tu. Huda jawab soalan ni Huda. Dia kekurangan apa ni? Kalau buah dan bunganya tidak terbentuk dengan sempurna. Ni kekurangan apa ni? Huda, ni kekurangan apa Huda? Kalau buah dan bunga je. Dia NPK ni. Yang mana satu? Sebab dia ada bunga dengan buah. Saya rasa macam awak yang ajar saya hari tu. Fosforus tak tahu? Fosforus. Kalau saya tak silap, fosforus ni dia ada kaitan dengan bunga. Bunga, kalau ada bunga, of course ada buah. So itu adalah kaitan dia lah. Alright. Okay, so disebabkan korang sekarang tengah lemau sikit, saya belanja korang tengok gambar sikit, tengok video jap. Tapi saya ajar dulu kejap. Okay, saya nak masuk bab baru tau. So yang tu awak buat ulang kaji sendiri. Saya nak masuk bab baru pengangkutan tumbuhan. Sempat ni. Alright. Now, dalam bab 4, okay, bismillahirrahmanirrahim. Bab 4, kita masuk bab 4. Laju sikit kot. Saya tak maaf tau kalau saya laju. Dalam bab 4 ni adalah pengangkutan. Bab 4 adalah pengangkutan dalam tumbuhan. Bab 4. Bab 4. Bab 4 tajuknya adalah pengangkutan dalam tumbuhan. Pengangkutan dalam tumbuhan. Kalau kita manusia, sistem pengangkutan kita adalah sistem peredaran darah. Dia melibatkan vena, jantung dan juga darah. Kalaulah kita cerita pasal pengangkutan tumbuhan, dia melibatkan tisu apa? Kalau awak nampak saja pengangkutan, bab 4, pengangkutan dalam tumbuhan. Bila kita cerita pengangkutan, ia melibatkan tisu apa? Dia melibatkan Yes, dia melibatkan tisu vaskular. So dekat sini kalau tajuk yang bab 4 ni, hero dia dalam tajuk ni kita cerita mengenai tisu vaskular. Okay, so tisu vaskular ni ada dua orang kembar. Satu adalah xylem, satu adalah phloem. Okay, now mana satukah yang mengangkut air? Senang lah. Mana satukah yang mengangkut air? Xylem. Yeah, very good, xylem. So xylem ni adalah untuk mengangkut air. And then phloem ni adalah untuk mengangkut bahan organik. So jalan cerita dia, kalaulah saya nak bagi awak senang faham, jalan ceritanya kita mula dengan xylem dulu. Barulah kita cerita dengan phloem. So kononnya ini je lah paling cantik saya boleh lukis. Dah tak boleh lukis paling lawa dah. Now, kita nak cerita dalam sistem pengangkutan, kita cerita dulu pasal H2O. So H2O ni akan diangkut adalah daripada akar. Kita nak bayangkan H2O ni akan diangkut daripada akar, pergi ke batang pokok. Kemudian dia akan sampai ke daun. Okay, melalui tisu apa? Along the way ni dia melalui tisu xylem. Dia pakai xylem. Okay, xylem. Oops, sorry. So cara diangkut tu adalah melalui xylem. Elisha. Okay, kita pakai xylem. Okay. Now, kita nak tengok kat sini. Bila lah air tu diangkut, kalau awak tengok dari sini kan, air akan diangkut, H2O ni akan diangkut daripada akar, pergi ke batang sampai ke daun. Lepas tu bila sampai dekat daun, air tu digunakan untuk apa bila air tu sampai kat daun? Air tu digunakan untuk apa bila sampai ke daun? Air tu digunakan sebagai apa bila sampai ke daun? Digunakan dalam proses apa? Air tu digunakan dalam proses apa kat daun? Kita kata air tu adalah daripada tanah. H2O tu akan masuk secara osmosis tau ni. Osmosis. Dia akan masuk bermula dulu bahagian pokok adalah akar. Lepas tu batang, lepas tu daun. Bila sampai kat daun, buat apa? Bila air sampai kat daun, air tu digunakan untuk proses apa? Fotosintesis. Alhamdulillah, fotosintesis. Untuk proses fotosintesis. Now, dalam proses fotosintesis, flashback. Okay, ni bab 3. Bab 2 ke ni? Bab 2. Okay, kita ada karbon dioksida plus H2O. And then dia ada cahaya matahari. Bayangkan ini adalah cahaya matahari. Kita ada klorofil. And then dia akan menghasilkan glukosa.
dan juga oksigen dan juga H2O. So, yang ini bila dia sampai kat daun, inilah hasil bahan organik. Ini adalah bahan organik. Tetapi glukosa ni akan mengalami kondensasi. Apakah itu kondensasi? Kondensasi ni macam ni tau. Glukosa ni dia satu molekul je. Kita panggil dia monosakarida. Bila lah dia akan mengalami kondensasi, dia akan jadi molekul lebih kompleks. Dia akan jadi disakarida. Ni namanya disakarida tau. So, kondensasi tu kahwin. Daripada mono gabung dengan mono, kita panggil dia sebagai kondensasi. Dia akan membentuk apa? Glukosa ni akan mengalami kondensasi, dia akan membentuk disakarida jenis apa? Disakarida jenis apa? Dia start huruf S. Apakah nama disakarida tu? Dia start huruf S. Lepas tu U. Sukrosa. Yes, sukrosa. So sekarang, awak bayangkan kat sini, tadi air diangkut daripada akar. Air diangkut daripada akar, batang ke daun melalui xilem. Sekarang dekat daun ni dia hasilkan sukrosa. Sukrosa ni pula akan diangkut ke batang dan akar, ke seluruh badan lain, melalui seluruh bahagian tumbuhan yang lain melalui apa? Sukrosa ni akan diangkut melalui apa? Phloem. Yeah, phloem. So sukrosa. Huda je semangat. Yang lain semua dah ngantuk dah ni. Sukrosa akan diangkut dari daun pergi ke batang. Okay, ini melalui phloem. Nama proses sukrosa ni diangkut adalah kita kenali dia sebagai translokasi. Pernah dengar tak perkataan translokasi? Korang pernah dengar tak? Pernah. Kat mana korang dengar? Pertanian. Oh ya ke? So Asya, apa yang awak faham mengenai translokasi? Apakah yang faham mengenai translokasi? Proses mengangkut bahan fotosintesis. Yeah, proses mengangkut bahan fotosintesis which is daripada daun pergi ke akar. Okay, now so far awak dah okay. So kesimpulannya saya nak cerita ni je tau. Yang ni korang dah tahu. Bila kita cerita pasal pengangkutan, ia melibatkan dua jenis tisu. Satu adalah xilem, kedua adalah phloem. Fungsinya berbeza. Kalaulah xilem, fungsinya mengangkut air. Daripada batang, daripada akar ni sebenarnya, daripada akar pergi ke batang sampai ke daun. Okey, lepas tu kalau phloem pula daripada daun pergi ke batang, pergi ke akar. Okey, now sekarang awak dah tahu fungsi, kita nak kenal luaran dia. Phloem ni, xilem ni terdiri daripada apa? Now xilem ni, korang belajar tak kat pertanian xilem ni terdiri daripada apa? Xilem ni terdiri daripada, kalau dalam buku teks, saya berpeluh tahu tajuk ni. So saya dah buat dulu. Sebab dulu nota, takut saya bagi awak pening. Dalam buku teks awak, muka surat 77. Now, dalam buku teks awak ni, dia kata macam ni, awak bayangkan Amsha tu xilem. So, Amsha ni terdiri daripada apa? Xilem ni terdiri daripada apa? Xilem ni sebenarnya dia terdiri daripada gentian, liang, tisu parenkima, dia ada saluxilem dan juga trakit. Senang kata, masa korang belajar dulu, xilem tu mengangkut air. Tapi sekarang kita belajar dalam biologi, xilem tu terdiri daripada apa? Apakah struktur yang membentuk xilem? So, struktur yang membentuk xilem ni sebenarnya ada 5. Kita ada gentian. Awak nampak saja gentian, dia memberi sokongan. Anything gentian adalah sokongan. Lepas tu dia ada liang kecil. Liang tak ada masalah lah. Lepas tu awak nampak je parenkima, dia adalah untuk makanan simpanan. Kemudian dia ada saluxilem dengan salutrakit. Okay. Now, dalam xilem ni sebenarnya yang fungsi mengangkut air dan yang berfungsi mengangkut air dan mineral adalah saluxilem dan juga trakit. So far okay tak? Saya laju sangat tak? Xilem terdiri daripada berapa bahagian tadi saya cakap? Dia ada gentian, dia ada liang, dia ada tisu parenkima, saluxilem dengan trakit.
Antara 5 yang saya sebut, manakah satu yang berfungsi mengangkut air? Manakah satu yang berfungsi mengangkut air? Saloxylem. Saloxylem saja ke Fakri? Dengan trakit. Yes, Alhamdulillah. Saloxylem dan juga trakit. Okay, now. Saloxylem dengan trakit ni macam adik-beradik tau. Okay, saya nak bayangkan macam Adam dengan Apis. Saya tahu dia adik-beradik, tapi dia ada features yang berbeza. Dia ada fizikal yang berbeza. Contohnya, sama juga macam salungan xylem dengan trakit. Fungsi dia sama. Dia macam adik-beradik, tapi dia ada lain dia. Apakah persamaan antara xylem dengan trakit? Dua-dua sel mati. Dia adalah liang kosong. Dia tak ada nukleus, dia tak ada sitoplasma. Dia sel mati. Kemudian dua-dua ni adalah angkut air. Senang kata maybe lah Adam dengan Apis ni apakah persamaannya. Dua-dua pandai masak. Konon dua-dua pandai masak. Konon. So itu adalah persamaan dia. Apakah perbezaan dia? Adalah daripada segi ciri. Konon. Katakanlah Adam lebih kurus. Lebih tinggi. Katakanlah Apis lebih rendah. Katakanlah lebih berisi. Katakan. So, tengok kat sini. Trakit adalah diameternya kecil. Dia ada hujung yang runcing. Okay. Tetapi kalau xylem dia ada lignin. Okay. Dia adalah salo berterusan. Senang kata antara trakit dengan saloxylem, antara trakit dengan saloxylem yang halus, diameternya kecil dan ada hujung dia macam ni. Kalau ada hujungnya tajam begini, ini adalah trakit. Dia beza dia dari segi rupa je. Kalau dia panjang berterusan begini, lepas tu dia ada lignin. Ini adalah saloxylem. Disebabkan dia ada lignin, ingat tak ni Udah hari tu pun ada cakap ni. Dia ada kat video dia. Anything yang about lignin, dia akan memberi sokongan. Sebab tu, kalaulah pokok kayu-kayu yang ada banyak xylem, okay, pokok-pokok tu tegak, berdiri tegak. Katakanlah ada angin ke whatsoever, dia tak akan ikut. Dia berdiri tegak. So, kita nak cakap dia punya xylem tu ada banyak. Dan xylem dia ada banyak lignin. So, bila dia ada lignin, dia akan memberi sokongan. Is it okay? Saya je cakap, saya risaulah. Korang faham tak? Saya takut korang tidur. Korang ada lagi tak? Ada. Alhamdulillah. Okay, now kita dah tengok ciri xylem tau. Sekarang kita tengok ciri flowworm. Okay, ciri flowworm ni pula. Okay, dia terdiri sama. Dia ada sel gentian. Gentian ni anything you guys nampak gentian, dia memberi sokongan. Kalau sel parenchyma, dia memberi dia simpanan makanan, dia simpan makanan. Dalam flowworm ada dua yang paling special, which is sel rakan dan satu lagi tiub tapis. Tetapi saya nak bagi tahu awak, yang mengangkut sebenarnya tadi kita kata yang mengangkut sukrosa tu sebenarnya adalah tiub tapis. Tiub tapis ni lah yang angkut sukrosa. Okay. Now, tiub tapis ni dia adalah sel hidup. Tetapi sel hidup dia macam nyawa-nyawa ikan. Dia tak ada nukleus. Dia tak ada ribosom. Tetapi dia cuma ada sitoplasma bentuk berbenang. So nak bayangkan, tiub tapis ni dia punya tanggungjawab adalah untuk angkut sukrosa. Tapi dia tak ada nukleus, dia tak ada mitokondria, dia tak ada ribosom. Macam mana tiub tapis ni boleh dapat tenaga untuk angkut sukrosa ni daripada daun pergi ke bahagian tumbuhan yang lain? Siapa yang baik hati nak bagi dia tenaga? Siapa yang baik hati nak bagi dia tenaga? Oi. Mitokondria. Mitokondria tu dapat dari mana? Dari siapa? Betul tu Fakri? Mitokondria tu kita dapat dari mana? Mitokondria tu kita dapat dari mana? Flowworm terdiri daripada 4 struktur. Mana satu? Sel gentian, sel parenchyma, sel rakan atau tiub tapis. Dia dapat Sel rakan. Yes, very good. Sel rakan. So awak bayangkan macam ni. Awak katakanlah Fakri dah kurus kering, dia tiba-tiba dia jatuh bankrupt. Katakanlah dia tengah tak ada duit. Katakanlah lepas tu Fakri ada kawan baik, which is Fakrul. Fakrul ni baik hati, Fakrul ni dia ada duit lebih. Dia ada tenaga lebih. So Fakrul ni buat apa? Serakan ni, BFF ni buat apa? Dia akan membekalkan tenaga. Sebab macam mana dia boleh membekalkan tenaga? Dia ada banyak mitokondria.
So tenaga tu digunakan untuk apa? Tenaga tu dia akan gunakan adalah untuk bekalkan ATP. Untuk bantu tiub tapis ni angkut sukrosa secara apa? Secara pengangkutan aktif. So kesimpulannya, tiub vaskular, hari sebenarnya nak cerita ni je. Tiub vaskular terbahagi kepada dua. Satu adalah xylem. Okey, sekejap. Satu adalah xylem. Dua adalah phloem. Okay. Now, fungsi xylem dengan fungsi phloem korang tak ada masalah. Now, xylem ni sebenarnya terdiri daripada apa? Dia terdiri daripada gentian, liang, parenkima, saloxylem dan juga salotrakid. Now, bayangkan ada 5 orang adik-beradik. Biasanya orang ingat yang sulung je. Yang paling glamour je. So, dalam xylem ni terdiri daripada 5 bahagian. Dia ada gentian, dia ada liang, dia ada parenkima, dia ada saloxylem dengan trakid. Antara 5 ni, mana satukah yang berfungsi mengangkut air? Kita ada gentian, kita ada liang, kita ada parenkima, kita ada saloxylem dengan trakid. Mana satukah yang berfungsi mengangkut air? Mana satukah berfungsi mengangkut air? Saya ulang. Kita ada gentian, kita ada liang, kita ada parenkima, saloxylem dengan trakid. Mana satukah yang berfungsi mengangkut air? Saloxylem. Saloxylem saja ke? Trakid. Are you sure saloxylem? Dia ada 2 tu. Saloxylem yang adik-beradik Adam mengaku tu. Trakid. Yes, kita ada saloxylem dan juga trakid. Bezanya dari segi bentuk je macam saya cakap. Bayangkan Adam tu trakid, dia kurus tinggi. Bayangkan Apis, adik dia tu, itu adalah saloxylem. Dia lebar sikit. And then saloxylem tu dia ada lignin. Tu je, awak ingat macam tu. Okay, so senang kata xylem terdiri daripada 5 bahagian. So 5 bahagian ni, gentian, liang, parenkima, saloxylem dan trakid ni akan membentuk xylem. Tapi dalam xylem tu, dalam 5 tu yang berfungsi betul-betul angkut air ada 2 sahaja. Which is saloxylem dan juga trakid. Okay, habis. Now, kita tengok phloem. Tadi you guys dah tahu fungsi phloem adalah mengangkut sebatik organik. Which is daripada daun, batang ke akar. So, now dalam phloem ni dia terbahagi kepada 4. Kita ada tiub tapis, kita ada sel rakan, kita ada parenkima dan nombor 4 kita ada sel gentian. Now, antara 4 yang ini, yang manakah yang berfungsi mengangkut hasil fotosintesis? Yang manakah berfungsi mengangkut hasil mengangkut sukrosa? Mana satu? Tiub tapis. Yes, very good. Tiub tapis. Tiub tapis ni dia adalah sel hidup. Tapi hidup dia macam nyawa-nyawa ikan. Dia cuma ada jalinan sitoplasma. Now, macam mana tiub tapis ni boleh menjalankan fungsinya? Macam mana ia boleh berfungsi mengangkut sukrosa? Siapa yang bagi dia tenaga? Siapakah yang memberi dia tenaga? Sel rakan. Yes, yang berikan tenaga adalah sel rakan. Okay. Now, kenapa sel rakan ni baik hati? Dia boleh membekalkan tenaga. Kenapakah sel rakan ni baik hati? Dia boleh membekalkan tenaga. Sebab Dia mitokondria. Yes, very good. Dia ada mitokondria. Okay, kalaulah kita kata, apakah fungsi sel parenkima? Dekat xylem dan phloem ni ada tisu parenkima atau sel parenkima. Apakah fungsi sel parenkima? Sebagai makanan. Sebagai makanan simpanan. Siannya korang. Okay, now. Ini adalah tisu xylem. Ini adalah tisu phloem. Okay, so kita tengok daripada sini. Okay, sabar. Now, saya tak boleh tunggu lama sangat kat awak. Now, dekat tisu xylem ni, dia ada saloxylem. Dia ada trakid. Nampak tak? Saloxylem ni besar tau. Lepas tu, trakid ni halus kecil. Ni yang saya kata. Trakid ni bayangkan macam Adam. Saloxylem ni, awak bayangkan macam Apis. Dia tough. Kenapa saloxylem ni tough? Sebab dia ada lignin. Tapi fungsinya sama. Kedua-duanya mengangkut air.
So selalu xylem daripada gambar ni awak nampak dia terdiri daripada 5 bahagian. So dia ada apa? Selalu xylem ni terdiri daripada apa? Berdasarkan gambar yang awak nampak ni, selalu xylem ni terdiri daripada apa? Berdasarkan gambar ni. Selalu xylem, apakah struktur yang membentuk xylem, tisu xylem? Apakah struktur yang membentuk tisu xylem? Saya nak panggil seorang lah. Gentian. Okey, gentian. Fakri. Okey, terima kasih Fakri. Lagi? Lagi? Adam, are you there? Liang. Liang. Lagi? Terakhir. Terakhir. Lagi? Adik-beradik dengan Adam. Selalu xylem. Selalu xylem. Selalu xylem. Satu lagi adalah tisu parenkima. Okay, now kalau flowworm terdiri daripada apa? Tapi kat gambar ni dia tak ada tulis gentian kan? Awak nampak kat sini. Apakah flowworm terdiri daripada apa? Flowworm, saya ambil flowworm je. Flowworm terdiri daripada, saya ambil flowworm terdiri daripada tiup tapis. Tiup tapis dan satu lagi adalah sel gerakan. Tapi dia ada lain sebenarnya. Dia ada gentian. Satu lagi dia ada parenkima. Dekat tiup tapis dia ada apa? Dekat tiup tapis ni dia ada liang dan juga plat tapis. Senang kata, tiup tapis ni macam ni. Setiap tiup tapis dia ada liang kecil antara ni. Okay, so ini adalah tiup tapis. So kesimpulannya, flowworm terdiri daripada sel rakan dan juga tiup tapis parenkima dengan gentian. Now tiup tapis, dekat tiup tapis awak boleh nampak apa? Dekat tiup tapis ada plat tapis. Semua tapis-tapis kan? Dekat sini dia ada plat tapis. Okay, dia ada plat tapis. Dia ada liang dan dia ada sitoplasma. Bentuk sitoplasma dia bentuk ni. Bentuk sitoplasma dia bentuk benang. Okey, sitoplasma bentuk berbenang. Right. So ini adalah dia punya struktur. Saya bagi awak nota cara mudah nak hafal. Okay, ni tadi kita dah cerita. So sekarang, ini dia punya kesimpulan, tak payah baca, dah tak payah baca. Ini adalah eksperimen yang korang buat. Ini nanti kita buat. Tak payah baca, struktur flowworm dah, all done. Okay, now latihan. Adakah semua tumbuhan memerlukan sistem pengangkutan? Tumbuhan kita boleh pecahkan kepada dua. Satu adalah tumbuhan berbunga, satu tumbuhan tak berbunga. Kalau tumbuhan tak berbunga, contoh tumbuhan tak berbunga adalah seperti lumut. Lumut ni ada sistem pengangkutan tak? So soalan nombor 1. Adakah semua, saya tulis soalan nombor 1. Tumbuhan ni sebenarnya kita boleh pecahkan kepada dua. Satu adalah berbunga. Satu lagi adalah tak berbunga. Okay, kalau berbunga adalah tumbuhan yang kompleks. Kita ada eudicot. Dan satu lagi kita ada monocot. Kalau tumbuhan simple, tak berbunga, contohnya adalah lumut. Tetapi ia adalah sejenis tumbuhan juga. So awak teka. Antara tumbuhan eudicot, monocot dengan tumbuhan tak berbunga, contohnya macam lumut. Diorang ni semua memerlukan sistem pengangkutan tak? Okay, saya nak siapa Sekejap. Hari ni. Okay, saya nak siapa ni? Sekejap. Kesh ada. Ain ada, Nurul Alisa, Fatih Insyirah, Bidan, siapa saya nak ambil siapa Sekejap. Ambil Ain. Kalau lah tumbuhan tu simple, dia perlukan sistem pengangkutan tak? Semua tumbuhan ada sistem pengangkutan tak? Bayangkan lumut. Lumut yang macam semalam kita tengok lumut tu, yang atas pokok tu saya cakap. Dia perlu ada sistem tak? Dia ada sistem pengangkutan tak lumut ni? Apa Ain? Ain jawab apa? Ada ke tak ada, Ain? Ada. Tapi kalau pokok tu dia hanya sampai tisu saja,
ingat tak organisasi tumbuhan? Aras organisasi organisma. Kita ada sel, kita ada tisu, kita ada sistem dan kita ada organisma. Lumut ni sebenarnya, nak bayangkan dia sangat simple. Lumut ni sampai kat sini je. Sampai kat tisu. Dia tak sampai sistem. Jadi awak teka, kalau lumut tu dia ada sistem pengangkutan atau tidak? Tak ada. Tak ada. So dia tiada sistem pengangkutan. Dia macam cacing pita. Okay. So tiada. Tidak. Kenapa? Sebab lumut, saya tulis jawapan dia. Kerana lumut ni saiznya adalah sangat kecil. Saiz sangat kecil. Bila saiz sangat kecil, ini saya pernah cerita tak ke awak? Jumlah luas permukaan perisi padunya besar. Oleh itu dia memerlukan, dia boleh menyerapkan, dia tak memerlukan sistem pengangkutan. Kita nak bayangkan macam ni. Kalau lumut tu saiznya sangat kecil, jumlah luas permukaannya adalah besar. Apakah yang dimaksudkan jumlah luas permukaannya besar? Maksudnya, dia tak perlukan sistem. Air tu boleh terus serap masuk saja. Tapi macam kita organisma kompleks. Macam kita manusia, kita saiznya besar. Bila saiz besar, kita kata hubungan tau. Jumlah luas permukaan perisi padunya adalah sangat kecil. So kita nak cakap macam ni, kalau korang mengantuk adalah disebabkan sel otak awak kurang oksigen. Tapi awak tak boleh nak bayangkan oksigen tu terus meresap masuk. Pergi tengkorak awak sampai ke sel otak. Tak, sebab dia jauh. So dia perlukan sistem. So oksigen nak masuk dalam badan kita, dia perlu sistem pengangkutan, sistem peredaran darah. Okay. Tapi kalau macam tumbuhan, contohnya macam lumut, saiznya kecil. Jumlah luas permukaan perisi padunya besar. Oleh itu, air diserap masuk melalui proses resapan. Sian korang. Okay, now soalan nombor 2. Sebatang pokok telah diserap oleh sejenis bakteria yang memusnahkan salur xylemnya. Wow, salur xylemnya rosak. Ini macam pertanian. Ramalkan kesan yang akan berlaku pada pokok itu. Dia xylem dia rosak. Kalau xylem dia rosak, apakah? Jawapan dia mesti negatif semua. So Ain teringin nak dengar suara siapa ni Ain untuk jawab soalan nombor 2 ni Ain. Ain teringin nak dengar suara siapa? Ain teringin dengar suara siapa Ain? Ain! Suara? Alisha. Alisa ada tak? Alisa, are you there? Ada. Yeah. Okay, apa jadi kalaulah pokok tu xylem dia rosak? So, jawapan dia negatif semua. Air. Akhirnya dia mati. Saya bagi dia mati. Tapi kena cerita kenapa dia mati. Layu. Kenapa dia layu? H2O. Sebab H2O. H2O tidak. H2O tidak dapat diangkut ke Melalui xylem. yes, diangkut melalui xylem. Xylem pergi ke mana? Xylem ke daun. untuk proses apa? Kenapa H2O tu perlu diangkut melalui xylem pergi ke daun? Untuk proses apa? Proses apa? Okey, xylem untuk proses fotosintesis. So, bila tak ada proses fotosintesis, so maksudnya untuk proses fotosintesis menyebabkan bahan organik, contohnya sukrosa,
Apa ayat dia? Bahan organik contohnya sukrosa, hasil fotosintesis ni dapat dihasilkan atau tidak? Ha? Tak. Tak. So bahan organik contohnya sukrosa tidak dapat dihasilkan. Okay, right. So soalan nombor 3. Okay, saya nak boys. Okay, pengangkutan sebahagian organik seperti sukrosa diangkut secara aktif sepanjang tiup tapis memerlukan ATP. Bagaimanakah proses ini dapat berlaku walaupun tiup tapis mempunyai bilangan mitokondrianya yang sedikit? Okay. Tiup tapis ni mitokondria dia sikit. Tapi macam mana dia boleh mengangkut sukrosa? Korang nak dengar suara siapa, girls? Korang nak dengar suara siapa, lelaki? Korang nak dengar suara siapa? Kau nak makan apa aku masakkan? Adam! Daripada awak masak, mesti dia jawab soalan. Adam ni pergi masak betul ke ni? Tak ada. Okay, Dam. Macam mana dia boleh dapat tenaga? Macam mana tiup tapis dapat tenaga? Macam mana dia boleh dapat tenaga? Siapa yang bagi tenaga dekat tiup tapis ni, Dam? Dia ada best friend, Dam. Tiup tapis ni, flowworm ni terdiri daripada 4 bahagian tau. Dia ada gentian, dia ada gentian ni, flowworm. Ni tau, saya pakai nota ni je tau, Dam. Flowworm ni, dia terdiri daripada 4 bahagian. Okay, dia ada tiup tapis, dia ada serakan, dia ada parenkima dan juga gentian. So, tiup tapis ni lah fungsi dia angkut sukrosa. Tapi, mitokondria dia sikit. Macam mana tiup tapis ni boleh berfungsi angkut sukrosa? Siapa yang bagi dia ATP? Siapa yang bagi dia ATP? Dia Serakan. Yes, dia ada jawapannya tadi. Serakan. So, dekat sini kata tiup serakan mempunyai mitokondria yang dapat membekalkan ATP kepada tiup tapis untuk angkut sukrosa. Okay. So, tu je. So, kesimpulan. Saya nak habiskan tajuk ni. Sian korang. Tahan tiup vaskular. Hari ni kita belajar bab 4 adalah pengangkutan dalam tumbuhan. Nah, pengangkutan dalam tumbuhan dalam 4.1 kita belajar mengenai tisu vaskular. Bila kita cerita pasal tisu vaskular, sebenarnya kita cerita mengenai xylem dan juga phloem. So hari ni sebenarnya kita belajar apa? Kita belajar ciri luaran xylem dan juga phloem. So awak ingat cerita dia macam ni. Okay, air, first thing dia punya cerita adalah air ni akan diangkut, saya pakai warna kuning lah kot. Okay, bismillah. Okay, so kita nak cerita air ni, H2O ni akan diangkut oleh xylem. So dia akan diangkut pergi dari akar sampai ke daun. Okay, kenapa air tu diangkut? Sebab air tu digunakan dalam proses fotosintesis. So bila air tu dah digunakan dalam proses fotosintesis ni pula akan menghasilkan sukrosa ataupun glukosa. So, glukosa ni pula akan diangkut oleh phloem pergi ke seluruh tumbuhan, bahagian tumbuhan yang lain. So, soalan saya. Okay. Apakah nama proses glukosa ni diangkut oleh xylem? Dia ada satu term. Apakah nama proses glukosa ni diangkut oleh phloem, daripada daun, dari daun pergi ke batang dan juga akar. Apakah nama proses dia? Dia start huruf T. Lepas tu R. Lepas tu A.
Lepas tu N. Translokasi. Terima kasih Fakrul. Translokasi. Okay. So, dia melibatkan proses translokasi. Now, tadi kita dah kata antara xylem ni terdiri daripada 4 bahagian. 5. Kita ada gentian, kita ada liang, kita ada parenkima, saloxylem dan juga trakit. So, apakah beza antara saloxylem dan juga trakit? Apakah perbezaan antara saloxylem dan juga trakit? Apakah bezanya? Apa beza antara saloxylem dengan trakit? What is the difference? Saya kata apakah beza antara Adam dengan Apis? Ya, saiz. Apa yang kita boleh cakap dengan saiz tu, Fakrul? Apakah kita boleh cakap antara saiz tu? Okay. Ni, bayangkan. Ini adalah saloxylem. Yang kurus ni, ini adalah trakit. So, apakah yang awak nampak beza antara saloxylem dan juga trakit? Apakah yang korang nampak? Antara beza antara saloxylem dan juga trakit. Apakah beza? Salo dan xylem lebih besar manakala trakit diameternya adalah lebih kecil. Very good. Apakah persamaan pula antara saloxylem dan juga trakit? Apakah persamaannya? Apakah persamaannya? Persamaan pula. Apa dia tu? Apa? Again? Siapa jawab tu? Siapa jawab? Anak dara. Mengangkut air. Yes, dua-dua mengangkut air. Dan satu lagi dari ciri, diorang tak ada ni tau. Diorang tak ada sitoplasma, diorang tak ada nukleus. So dua-dua ni sebenarnya saloxylem dan trakit dia adalah sejenis sel. Mitochondria tak ada, nukleus tak ada, sitoplasma tak ada. So dia adalah sejenis sel apa? Mati. Sel mati. Ya, sel mati. Yeah, thank you so much. So kita habis kat sini. Nanti saya bagi awak quiz untuk jawab soalan bab 3. Yang tadi tu adalah untuk latihan bab 4, 4.1. So saya minta maaf atas segala salah dan silap. So do you have any question for this topic? Ada tak? Korang tahan, saya kena habiskan bab 4. You have no choice lah. Any question for this one? Do you have any question for this one? Udah ada? Udah ada masalah? Tak ada. Okay, Fakri okay? Fakri okay? Zarfan okay? Sini okay? Okay? Cash okay? Are you okay, Cash? Okay. Okay. Yes, okay, thank you so much. So semua okay, Iman okay, Syirah pun semua okay. So itu sahaja. Thank you so much. Okay, so ini sahaja untuk hari ini. Kita sambung minggu depan. Thank you. Okay, bye everybody. Okay, Terima bye. kasih, Cikgu. Terima Terima kasih kasih, semua. Cikgu. Terima kasih atas Okay, your cikgu. attention. Okay, most welcome. Okay, bye-bye everybody. You want to bye-bye? Tak nampak ke? Cikgu. Alright. Nampak? Ibu tak nampak. Sini. Come here. Tak ada. Mana muka awak tu?